Di ujung sebuah kampung nelayan, tinggallah seorang remaja bernama Aiman. Umurnya baru 17 tahun. Setiap pagi sebelum subuh, dia membantu ayahnya menarik pukat di laut. Rumah mereka kecil, atap bocor, dinding reput. Tetapi ayahnya tetap tersenyum setiap hari. Belajar rajin-rajin, jangan hidup susah macam ayah. Aiman hanya diam memandang laut gelap pagi itu. Aiman sebenarnya mendapat tawaran belajar di sekolah elit bandar. Sekolah itu dipenuhi anak orang kaya, anak dato, anak usahawan, anak selebriti. Aiman takut. Dia tahu, dia langsung tidak sama seperti mereka. Tetapi ibunya menjahit uniform sekolah itu siang malam, semata-mata mau melihat anaknya berjaya. Hari pertama sekolah, Aiman menaiki bas lama dari kampung. Kasutnya lusuh, bagnya sudah koyak sedikit. Dia duduk di belakang sambil memandang bangunan besar bandar. Semua terasa asing. Dan buat pertama kali, Aiman mula malu dengan hidupnya sendiri. Di sekolah, semua pelajar datang menaiki kereta mahal. Telepon mereka mahal. Jam tangan mereka mahal. Imbirnya bercakap tentang percutian luar negara. Aiman hanya diam. Dia takut orang tahu ayahnya cuma nelayan kecil. Seorang pelajar bernama Daniel bertanya, "Ayah, engkau kerja apa?" Aiman terdiam beberapa saat. Dan akhirnya dia menjawab perlahan, "Business seafood." Semua terus kagum. Dan dari situlah penipuan pertama bermula. Aiman mula berubah. Dia meminjam kasut mahal daripada sepupunya. Dia bercakap seperti orang bandar. Dia mula menyembunyikan logat kampungnya. Semuanya demi mahu diterima. Tetapi setiap malam, dia masih membantu ayah di jeti. Suatu hari, telepon lama Aiman jatuh di kantin sekolah. Skrinnya retak teruk. Pelajar lain mula ketawa kecil. Aiman terus malu. Malam itu, dia menangis sendirian di tepi laut. Seorang pelajar perempuan bernama Sofia mula berkawan dengannya. Sofia baik. Dia tidak pernah menghina sesiapa. Tetapi Aiman makin takut kalau Sofia tahu kehidupan sebenarnya. Suatu petang, ayah Aiman datang ke sekolah menghantar bekal ikan goreng. Bajunya berbau laut, tangannya kasar penuh luka. Aiman cepat-cepat menyuruh ayah pergi. Ayah baliklah cepat. Ayahnya hanya tersenyum kecil, tetapi wajah itu jelas kelihatan sedih. Malam itu, ayah Aiman duduk membaiki pukat sendirian. Dia teringat cara anaknya menolak dirinya tadi. Ibunya hanya diam memandang. Mereka mula sedar. Aiman sudah berubah. Daniel mengadakan parti hari jadi besar-besaran. Semua pelajar dijemput. Daniel bertanya, "Rumah kau kat mana?" Aiman mula panik. Dia tahu kalau mereka datang ke kampungnya, semuanya akan terbongkar. Aiman terus mencipta alasan. "Rumah aku tengah renovate. Mak ayah aku outstation." Semua percaya, tetapi Sofia mula rasa pelik. Suatu malam ribut kuat melanda laut. Aiman membantu ayah menarik pukat dalam hujan. Tangannya luka terkena tali kasar. Tetapi ayahnya tetap bekerja. Sebab kalau mereka tidak turun laut, mereka tiada duit makan. Tanpa Aiman sedar, seorang pelancong merakam video dirinya membantu ayah di jeti waktu hujan. Video itu mula viral di media sosial. Budak sekolah sanggup bantu ayah nelayan. Tetapi Aiman belum tahu apa-apa. Keesokan harinya, semua pelajar melihat video itu. Mereka mula sedar, Aiman sebenarnya anak nelayan. Seluruh kelas menjadi sunyi. Daniel hanya tersenyum sinis. Beberapa pelajar mula mengejeknya. "Business seafood," katanya. Ayah nelayan rupanya. Aiman hanya tunduk diam. Dia rasa sangat malu. Tetapi Sofia bangun perlahan. Kenapa hina dia? Sekurang-kurangnya dia kerja bantu keluarga. Seluruh kelas terus diam. Aiman terkejut mendengar itu. Beberapa hari kemudian, ayah Aiman jatuh sakit selepas pulang dari laut. Badannya terlalu penat. Dokter kata paru-parunya semakin lemah. Aiman mula rasa bersalah. Di rumah, Aiman membuka kotak lama ayahnya. Dalam kotak itu ada sijil sekolah lama. Rupa-rupanya ayahnya dulu pelajar pintar, tetapi terpaksa berhenti sekolah demi keluarga. Aiman terus menangis membaca semuanya. Ayahnya berkata perlahan, "Ayah tak pernah malu jadi nelayan. Ayah cuma takut kau malu jadi anak ayah." Aiman terus terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Keesokan harinya, Aiman kembali ke sekolah. Tetapi kali ini, dia tidak lagi berpura-pura. Dia datang memakai kasut lama biasa. Dan dia berjalan dengan tenang. Di depan kelas, Aiman berdiri perlahan. "Aku memang anak nelayan. Aku menipu sebab aku takut dipandang rendah." Seluruh kelas diam mendengar. Cikgu mereka berkata perlahan,
Kerja ayah kamu halal. Itu lebih mulia daripada kekayaan yang sombong. Ramai pelajar mula tertunduk malu. Daniel yang selalu mengejek, akhirnya diam sendiri. Dia mula sadar, Aiman sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Petang itu, Aiman kembali membantu ayah di jeti. Tetapi kali ini, dia tidak lagi malu. Dia menarik pukat bersama ayah sambil tersenyum kecil. Suatu hari, Sofia datang ke kampung Aiman. Dia melihat sendiri kehidupan nelayan. Dia melihat luka di tangan ayah Aiman. Dan dia akhirnya faham betapa susah hidup mereka. Sofia menghadiahkan Aiman sebuah buku kecil. Di muka depan tertulis, "Jangan malu dengan asal-usul sendiri." Aiman tersenyum perlahan membaca ayat itu. Beberapa bulan kemudian, keputusan peperiksaan diumumkan. Aiman mendapat keputusan terbaik sekolah. Ibunya terus menangis kegembiraan. Ayahnya hanya tersenyum bangga. Kini, ramai pelajar mula menghormatinya. Bukan sebab dia kaya, tetapi sebab dia tidak pernah menyerah walaupun hidup susah. Nama anak nelayan bukan lagi penghinaan, tetapi sesuatu yang dibanggakan. Subuh itu, Aiman berdiri memandang laut bersama ayahnya. Langit perlahan-lahan menjadi cerah, dan buat pertama kali, Aiman tidak lagi malu dengan siapa dirinya. Karena dia akhirnya sadar, kadang-kadang manusia paling kaya bukan yang banyak duit, tetapi yang masih mampu menghargai pengorbanan keluarga sendiri.